Assalamualaikum murid-murid yang dikasihi sekalian. Kita teruskan lagi ya mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 untuk bidang sirah. Ya, seperti mana yang telah kita belajar pada minggu yang lalu, kita telah pun memulakan tajuk berkenaan dengan perkembangan Islam ataupun perkembangan dakwah Islam setelah peristiwa pembukaan kota Makkah. Kita pun tahu sudah apa strategi dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kesan-kesan daripada dakwah itu. Baik, hari ini kita akan sambung sedikit lagi iaitu cabaran berdakwah. Ya, sudah pasti bila melakukan kerja-kerja yang baik kan, mengajak orang kepada agama Islam pasti akan ada cabarannya. Jadi itulah juga yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Mari kita lihat. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Maknanya berlaku peperangan di antara orang Islam dengan pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan umat Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Makkah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Mari kita lihat apa itu Perang Hunain. Baik, seperti yang pernah kita belajar, bila sebut nama perang tu kan, biasanya nama peperangan itu dikaitkan dengan tempat berlakunya peperangan. Ataupun daerah, ataupun negeri dan sebagainya. Jadi Hunain ini merujuk kepada tempat berlakunya peperangan. Perang Hunain, apa dia? Berlaku di Hunain. Nampak tu kan? Berlaku di tempat nama Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Tak jauh daripada masa Nabi berjaya membuka kota Makkah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Maknanya kumpulan mereka lebih ramai dan mereka bawa ahli keluarga ni kerana apa? Kerana sebagai menguatkan motivasi mereka supaya jangan lari daripada medan perang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Untuk makluman murid-murid, kisah Perang Hunain ini panjang sebenarnya ya. Sehingga kan di pertengahan peperangan Hunain ini hampir-hampir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Ya, hampir-hampir umat Islam gagal dalam peperangan ini. Tetapi berkat daripada pertolongan Allah dengan keazaman yang kuat daripada Nabi kita dan juga sahabat-sahabat, maka akhirnya dimenangi oleh orang Islam. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka yang bukan Islam memeluk Islam. Termasuklah siapa? Malik bin Auf yang merupakan antara pemimpin kaum yang berperang tadi ini. Yang mengetuai peperangan ini. Baik, itu Perang Hunain. Perang Tabuk. Perang Tabuk apa pula? Berlaku di Tabuk. Satu tempat namanya Tabuk. Pada tahun ke-9 Hijrah. Kalau tadi 8, ini ke-9. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom, kerajaan Rom ni kerajaan yang besar ya, yang beragama Kristian, kerajaan yang boleh dikatakan hebat ketika itu, sangat bagus, sangat luas dia punya jajahan dia. Mereka pun takut dengan dengan kemenangan umat Islam di Mekah. Jadi apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas, bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Ya, lagi ramai mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin. Yang menariknya, orang Islam menang tanpa berlakunya pertempuran. Maksudnya, bila umat Islam sampai saja di medan yang patutnya berlakunya peperangan di medan Tabuk, tiba-tiba kelihatan pihak musuh sudah melarikan diri. Sudah pun meninggalkan tempat tersebut. Belum sempat perang, mereka sudah mengaku kalah.
setelah Allah mencampakkan rasa gerun, iaitu rasa takut di hati musuh. Belum sampai lagi tentera Islam di medan Tabuk, tapi orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama ini telah rasa takut. Rasa bimbang dengan kedatangan kaum tentera Islam yang dikatakan hebat, kan? Jadi mereka sudah takut. Jadi mereka lari terlebih dahulu. Itu perang Tabuk. Itu peperangan, ya. Baik, kita lihat pula cabaran yang kedua. Menghadapi golongan munafik. Kalau tadi memang orang-orang kafir betul, memang dia bukan Islam, dia menyatakan kebenciannya terhadap Islam. Tetapi yang kedua ni lagi bahaya, iaitu ancaman daripada golongan munafik. Siapa itu golongan munafik? Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura. Dia berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Zahirnya dia kata dia Islam, dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya mereka tidak beriman. Malah mereka benci sebenarnya dengan Rasulullah dan juga umat Islam. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Cara mereka mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam ni biasanya dari sudut semangat, dari sudut moral. Caranya apa? Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Macam-macam alasan dia bagi bila diajak pergi berperang, macam-macam alasan untuk mengelakkan diri daripada terlibat. Yang kedua, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom. Raja yang kita cerita tadi kan, untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Dan yang ketiga, antara cara mereka ialah membina Masjid Dirar. Masjid yang namanya Dirar digelar dengan Dirar. Dengan tujuan apa? Bina masjid bagus sudah. Tapi tujuannya tidak bagus. Iaitu menyaingi, nak melawan Masjid Quba yang lebih dahulu ada ketika itu. Dan nak memecah belahkan kaum muslimin. Jadi itu tindakan orang-orang munafik. Baik, yang terakhir mari kita lihat apakah iktibar atau pengajaran daripada perkembangan dakwah Islam. Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, kena ada ilmu. Kemudian ada perancangan dan cara yang berhikmah. Hikmah ni maksudnya cara yang bijak, bukannya main kasar-kasar begitu. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Kena bergabung, bersatu padu. Jangan pula orang Islam sama orang Islam bergaduh. Yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu kita dapat menangkis da'yah. Da'yah ini maksudnya serangan-serangan dari sudut intelektual daripada musuh Islam. Baik, rumusan di sini dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Di mana saja ada negara, di situ insya-Allah ada orang Islam. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini harap murid-murid sudah faham.